Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang Allah masih diberikan kepada kita ini untuk kita membicarakan tentang mengenai suasana dalam ataupun mereka yang dihumban ke dalam neraka Allah. Satu gambaran awal keadaan yang berlaku pada mereka, dan di waktu tersebut maka kita akan dapati golongan manusia yang mendapat seksa paling berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dan merekanya menyesal yang tidak ada manfaat lagi di saat yang demikian. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita berhenti pada tajuk yang pada muka surat 659, di mana tajuk yang kita nak bicarakan pada kali ini ialah orang-orang yang mendapat seksa paling berat di akhirat nanti. Siapa yang dapat seksaan yang amat pedih dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan di waktu mana mereka berada dalam neraka, maka di waktu itulah timbul penyesalan demi penyesalan yang tak ada manfaat lagi, penyesalan yang berlaku pada mereka tersebut. Hari ininya kita sambung pada muka surat 659 dalam kitab di sebalik tabir kematian ini. Kemudian dalam kitab yang kita belajar inilah rahsia kematian dan alam akhirat, bukan di sebalik tabir kematian, di mana orang yang mendapat seksa paling berat di akhirat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling pedih seksaannya pada hari kiamat adalah pelukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ataupun pemahat yang melukis ataupun memahat patung untuk dijadikan sembahan. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nak gambarkan tentang siapa yang paling pedih di akhirat nanti. Orang-orang yang hidup dia melukis, dan lukisan itu menjadi sembahan kepada orang yang menjadi pujaan kepada orang yang hidup lepas pada tersebut. Misal contoh pelukis Mona Lisa, misal contohnya, yang lukis gambar demikian, ataupun yang buat patung-patung untuk dijadikan sembahan, patung Tugu Negara ke, misal contohnya, yang akhirnya orang pergi sembah benda-benda yang demikian, ataupun patung berhala yang dipahat, kemudian akhirnya bila dipahat begitu, akhirnya disembah. Ini pun ramai juga yang jadi demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mereka ni di antara orang-orang yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di akhirat nanti pedih seksaan yang diterima padanya, setelah mana mereka dalam keadaan yang mereka ni sendirinya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling pedih seksaannya di akhirat nanti adalah orang yang membunuh Nabi, ataupun yang dibunuh Nabi, ataupun orang yang melukis, ataupun orang yang memahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Orang yang paling pedih seksaan di akhirat adalah orang yang membunuh Nabi, Ini di antara orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di antara orang yang dia hidup atas dunia, tiba-tiba lawan Nabi. Dan kita sebut banyak kali lah, tak ada dalam sejarah orang lawan Nabi ni dia boleh menang. Mana-mana orang lawan Islam dalam sejarah kehidupan ni, lawan yang disebut dengan sejarah perjuangan yang dibawa oleh Nabi, mereka akhirnya menang. Tak, akhirnya akan kalah. Ending dia, apa sahaja yang lawan Islam, dia akan kalah. Tu cara demikian. Kerana Allah dijadikan bahawa hidup ni bukan berperhentian dengan dunia. Sebab tu saya sebut banyak kali, kita ni bila kita nak lawan, nak kata kepada para alim ulama ataupun nak keji
kepada nabi-nabi dan sebagainya. Tengok-tengok kita yang kena. Sehari dua ni kan, insyaAllah tengah hari nanti sikit saya akan update kan tentang ada orang yang kata pada Tok Guru Haji Hadi. Dia kata orang ni tak layak dah, tak sepatutnya untuk jadi apa dia ni dah mental dah, dia sebut. Dia kena stroke 2 kali dah. Tengok-tengok dia kena stroke, dia meninggal dunia. Tengok cara Allah nak jadikan orang ni bila lawan dalam hidup kita ni, lawan perjuangan Islam, lawan para alim ulama, kata macam-macam gaya pada para alim ulama, tengok-tengok dia yang kena. Ni dalam hidup kita ni kita kena belajar pada diri kita. Jangan sekali-kali kita ni hidup dalam keadaan yang kita nak lawan para nabi. Di dunia ni pun para nabi, para alim ulama, perjuangan Islam ni jangan lawan. Saya nak sebut demikian cara mudahnya. Kenapa? Akhirnya nanti di akhirat nanti pedih azab ni. Lawan-lawan orang-orang soleh, lawan-lawan orang yang taat pada perintah Allah. Manfaat apa kita dapat dalam hidup kita? Bila kita lawan perjuangan Islam, benda apa yang kita dapat dalam hidup kita? Dalam hidup kita, sudah dia, kemuncak dia, Allah jadikan pada orang macam ni kesudahan dalam hidup dia, dihumban ke dalam api neraka Allah dan pedih yang azab yang diterima dalam hidup mereka. Orang kita ni dia rasa hidup ni seronok, rasa suka je pada diri dia. Tengok-tengok dia yang kena, dia panggil demikian, dibunuh. Kemudian orang yang paling pedih seesaan dia di akhirat nanti, orang yang membunuh Nabi ataupun dibunuh Nabi. Orang yang dibunuh oleh Nabi daripada tangan-tangan Nabi, yang membunuh dia, yang bunuh. Kenapa Nabi bunuh? Nabi bunuh orang macam ni daripada orang-orang yang jahat kerana kejahatan dia di atas dunia. Maka layaklah untuk dia dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun orang yang melukis, ataupun orang yang melukis. Lukisan ni maksudnya dia lukis gambar-gambar orang, gambar-gambar patung, gambar-gambar kartun yang dilukis tu jadi pujaan pada orang. Orang pergi sembah benda yang demikian. Yang menyebabkan orang yang macam ni di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada diri dia, nak sebutnya dalam hidup dia nya, suasana yang berlaku pada diri dia kesan daripada kejahatan yang dilakukan itu. Dia buat macam nak menandingi kuasa Allah pada diri dia. Kemudian orang yang paling pedih di akhirat nanti. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, orang yang paling pedih seesaan di akhirat nanti adalah orang alim yang ilmunya tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni di antara orang yang diseksa, yang sampai di akhirat nanti menyesal tak sudahlah. Orang macam ni. Apa dia? Orang yang ada ilmu, orang yang alim, tapi ilmu dia tidak membawa orang kepada taat pada Allah, tetapi membawa orang kepada mengkayakan diri dia, ataupun menyenangkan hidup dia di dunia ini, ataupun bahasa yang mudahnya apa dia sibuk dengan nak suruh sedap perut dia. Dia nak suruh sedap nikmat dalam hidup dia di dunia. Orang yang macam ni bila sampai di akhirat nanti amat pedih seksaan yang Allah jadikan pada diri dia. Orang yang tahu tapi dia tak beramal dengan ilmu yang dia ada pada diri dia. Kemudian dia biarkan ilmu dia tadi, dia biarkan, dia tak bagi tahu pada orang. Pun ada juga demikian, menyembunyikan ilmu yang Allah bagi pada diri dia. Kemudian di akhirat nanti Allah seksa pada dia. Kepedihan yang amat sangat hasil daripada apa dia? Ilmu yang Allah bagi pada dia tak ada manfaat pada orang lain. Kita ni hidup ni Allah bagi ilmu, maka gunakanlah ilmu yang Allah bagi pada kita ni untuk manfaat orang. Bukan manfaat orang ni maksudnya apa dia? Manfaat untuk di akhirat Allah. Bila sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, orang ramai dapat manfaat. Kemudian orang nampak hidup ni bukan untuk di dunia, tetapi hidup ni biar sampai ke akhirat Allah. Hidup kita ni, orang kita ni sibuk kejar pada dunia, akhirnya dia kena tinggal benda yang dikejar. Lalu Islam dia ajar hidup ni bukan untuk kejar dunia, kejar ke akhirat. Bila kita kejar akhirat, penat macam mana pun kita usahalah sekarang ni, biar kita dapat akhirat Allah. Tiba-tiba ada orang yang Allah bagi ilmu pada dia, dia guna untuk manfaat untuk dunia je. Dia tak guna manfaat dia untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pedihlah pada orang yang demikian. Dia tahu bukan dia tak tahu.
Dalam hidup kita ni ramai orang yang dia ada ilmu, dia tahu tentang perkara demikian, tapi dia buat-buat tak tahu. Dia buat pejam-pejam mata, dia tak nak bagi tahu pada orang tentang bagaimana suasana nak hidup dalam kubur macam mana, nak hidup di padang mahsyar macam mana, nak hidup yang namakan dengan nak sampai masuk dalam syurga Allah macam mana. Yang menyebabkan akhirnya dia biarkan diri dia dalam suasana sebegitu. Waktu mana sampai di akhirat nanti, dibangkitkan di akhirat dalam keadaan penuh penyesalan dalam kehidupan yang demikian rupa pada diri dia. Kemudian Ibn Zaid berkata lagi, Ibn Zaid sebut, bau busuk yang keluar daripada kemaluan para golongan yang zina mengganggu penduduk neraka yang lain di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah, Zaid, Ibn Zaid disebut demikian. Abdullah bin Zaid dia kata, bau busuk daripada kemaluan orang yang berzina dalam neraka Allah tu mengganggu habis orang dalam neraka. Orang dalam neraka, bukan orang dalam syurga. Orang dalam neraka terganggu dengan bau busuknya penzina-penzina. Nak sebutnya pedihnya dan yang azab yang amat sakitnya pada orang yang penzina-penzina. Ini di antara orang yang mendapat siksaan yang amat pedih waktu mana berada di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kerana apa dia? Kerana dianya tak jaga di atas dunia ini lagi. Tuan-tuan, yang kita sebut tadi kan, yang kita sebut awal-awal, jangan jadi para pelukis. Yang pelukis, yang lukisan dia, menjadikan lukisan dia tadi orang sembah. Kalau ada pun lukisan-lukisan alam, yang ni tak ada masalah. Jadi kalau kita lukisan-lukisan yang bau manfaat, tak ada masalah. Ni tulis, lukis kartun-kartun menyindir orang. Menyindir orang, mengata pada orang. Orang yang melukis kartun-kartun ni, yang buat kartun-kartun macam ni, kata macam-macam gaya pada orang alim dan sebagainya. Ada pelukis-pelukis yang demikian. Kerja dia melukis benda-benda yang nak menyindir, nak menyakitkan hati orang, nak pecah belahkan orang. Pelukis-pelukis ni dalam di akhirat nanti dia yang amat pedih siksaan yang Allah jadikan pada dia. Apatah lagi pelukis yang lukis sehingga kan orang puja lukisan dia. Tu jangan jadi demikian. Orang puja, orang tengok kagum pada lukisan dia ni sehingga orang sembah pada lukisan yang dilukis tadi, yang menyebabkan di akhirat nanti dia akan diseksa yang amat pedih kerana dia cuba menandingi kuasa Allah dalam hidup dia. Demikian juga dengan siapa lagi? Orang yang pemahat, yang buat pahat jadi yang disebut dengan yang berhala-berhala. Dibuat demikian pujaan orang. Kan kadang-kadang kita pergi tengok orang jual berhala-berhala kan, buat patung-patung, buat burung-burung, buat itik, buat macam-macam gaya. Dia buat demikian. Di akhirat nanti orang ni amat pedih siksaan yang dia dapat pada diri dia. Siapa lagi? Orang yang diseksa, orang yang membunuh Nabi dan juga dibunuh oleh Nabi. Ni dua-dua ni. Ataupun orang yang, siapa lagi? Orang alim yang ada ilmu pada diri dia, kemudian dia tak bawa manfaat dengan ilmu yang Allah bagi pada dia. Sibuk dia untuk nak menyenangkan pada perut dia. Dia tak sibuk untuk memenangkan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi? Penzina-penzina. Ni kita senarai. Tuan-tuan boleh senarai balik. Siapa yang akan rasa pedih sangat di akhirat Allah nanti dengan hasil usaha yang dia buat di dunia, di akhirat nanti dia dapat ganjaran, balasan yang Allah jadikan untuk dia. Apa dia? Penzina-penzina. Bau busuk kemaluan dia tu, sampai bau busuk kemaluan dia tersebut sampai mengganggu habis orang dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana busuk dia. Dahlah orang dalam neraka dah. Orang dalam neraka tu terganggu dengan bau busuk kemaluan penzina-penzina di atas dunia. Jaga-jagalah orang kita ni senang sangat nak terlibat dengan perzinaan. Orang kita ni tak jaga hubungan. Bila tak jaga hubungan, berlaku ikhtilat. Bila berlaku ikhtilat, waktu ni lah jadi rangsangan, jadi benda yang menyebabkan perzinaan. Waktu Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang zina, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Muqaddimah zina pun jangan. Dalam Islam dia diajar supaya jaga dalam hidup kamu ni, jangan kamu terbuka untuk peluang berzina. Jangan kamu hampiri. Kerana innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni benda yang buruk. Innahu kana fahishah, dan satu benda yang keji, benda yang najis.
Berzina ni satu benda yang najis pada diri kamu. Yang halal pada kamu ialah nikah. Yang nikah, kenapa kamu tak rasa kamu nak? Tiba-tiba berzina pula. Kamu biarkan diri kamu ke lembah perzinaan sedemikian. Di akhirat nanti, orang yang penzina ni, dia akan berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bila berada dalam neraka Allah, keluar daripada kemaluan dia tu bau busuk yang amat sangat, sehingga orang dalam neraka dia terganggu dengan bau busuk dia tu. Bau busuk daripada kemaluan penzina. Dalam menyusah orang lain dipanggil. Di dunia ni rasa nikmatlah untuk dia, tapi bila sampai di dalam neraka Allah, menyusahkan habis orang lain, menyakitkan orang lain. Kesan daripada apa dia? Busuknya kemaluan penzina ini. Tagalah di negara kita ni ramai yang terlibat dengan perzinaan. Kalau tidak, takkan ada anak luar nikah. Anak luar nikah ni, anak yang tak sah taraf. Nama yang kita bagi anak yang tak sah taraf. Berapa ramai? 270,000 lebih. Anak yang tak sah taraf yang dibagi tahu pada kita, jumlah yang seramai demikian. Tu yang sekali berzina lekat dia panggil. Yang berzina berkali-kali yang tak lekat. Yang melanggar ni pelacur, yang hidup menjadi pelacur, orang yang jenis demikian. Maka dalam keadaan sedemikian rupa, orang ni di antara orang-orang yang ya Allah jadikan keburukan dan kemusnahan pada orang yang demikian. Di akhirat Allah nanti penyesalan yang tak habis pada diri dia. Kemudian Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Musa bin Ali bin Rabah. Dia berkata, 3 golongan manusia yang amat mengganggu penduduk neraka lain kerana pedihnya azab yang mereka terima. Padahal penduduk neraka yang lain juga diseksa. Ada 3 golongan manusia yang masuk dalam neraka, mengganggu habis orang dalam neraka. Padahal orang dalam neraka tu pun kena seksa juga. Tapi masuknya 3 ni menambahkan lagi derita seksa orang dalam neraka. Siapa dia? Yang pertama, orang yang dikurung di dapur api, di dasar api neraka Jahannam. Berada di dapur api, dalam neraka Jahannam tu ada lagi dapur. Mereka menjerit sekuat-kuatnya hingga pekikan mereka didengari oleh penduduk neraka yang lain. Sehingga dia menjerit di dapur tu dalam keadaan yang demikian tu, sehingga orang lain pun, penduduk neraka lain tu, bila dia terpekik-pekik tu, terlolong-lolong tu, habis orang dalam neraka ni tension juga dengan dia ni. Kemudian penduduk neraka lain yang bertanya pada mereka sebut, kenapa kamu dahulu sehingga diazab seberat ini? Dia tanya, kenapa kamu ni sampai begini sekali? Aku kena azab juga, tapi engkau ni lebih teruk lagi kena azab ni. Kenapa? Mereka menjawab, kami di kalangan orang yang sombong di dunia dahulu. Sombong, orang belagak di atas dunia. Hidup dalam keadaan yang suka menyombong. Sombong ni sama ada melalui kerana harta benda yang ada, orang jadi sombong. Orang kita ni kalau harta banyak je, sombong terus. Macam kita lah. Kita ni pun senang nak jadi sombong. Bila harta benda banyak, cakap pun jadi besar terus. Bila harta benda banyak, berhati-hati orang yang Allah bagi harta benda yang banyak. Kalian akan berada di dapur neraka Allah tu, bertepik, melolong dalam api neraka tu, sehingga mengganggu habis orang lain atas dunia. Sombong kenapa? Kerana tubuh badan yang cantik. Ni pun sombong juga. Hidup atas dunia ni jadi sombong. Kenapa? Aku je cantik. Diri depan cermin, tengok muka dalam cermin, tengok lawa pula aku ni. Dia rasa demikian. Diri dia ni, dia rasa dia cantik. Kemudian mula dia, lepas pada keluar tersebut, dia tengok orang yang hodoh-hodoh, dianya. Dianya. Tak nak pada diri dianya, rasa pada diri dia syukur, alhamdulillah Allah kurniakan aku nikmat sebegini. Sombong dia guna kecantikan dia untuk didedahkan pada orang lain. Ni sombong ni. Penyombong. Nak masuk pertandingan ratu cantik lah. Nak jadi pada diri dia begini-begini. Kerana tubuh badan yang cantik. Konon. 2. Yang 3 orang jadi sombong ni, kenapa? Keturunan yang hebat. Cuba tengok orang yang dia berketurunan yang hebat je pada diri dia. Dia tunjuk terus. Aku keturunan raja-raja. Aku keturunan ini. Aku keturunan ini. Dia rasa keturunan yang menyebabkan dia jadi hebat. Padahal dia ni tak ada hebat langsung. Kalau tidak kerana keturunan, dia tak boleh jadi demikian. Dia rasa hebat pada diri dia. Berhati-hati orang yang berketurunan. Yang keturunan dia ni, jangan jadi sombong dengan keturunan kita, jangan. Orang jadi sombong dalam hidup. Akhirnya, bila kita jadi penyombong,
Kita boleh tengok terus. Siapa-siapa yang sombong, dia ni dalam neraka, ni dalam neraka. Kita boleh cam terus. Orang ni, bila dia dalam keadaan sebegitu, dia akan berada dalam neraka di mana? Di dapur api neraka. Sampai peringkat waktu mana dia berada dalam neraka tersebut. Dalam neraka tu, dia bertompek melolong tu. Orang dalam neraka ni, sibuk tanya, kau ni amalan apa yang kamu buat atas dunia sampai jadi begini sangat? Kami ni sakit dah. Kamu ni lebih teruk lagi nampak sakit kamu. Amalan apa yang kamu buat? Kami ni orang sombong di atas dunia. Orang kita akan cakap sombong, takbur. Tulisan sombong sekarang, tulisan. InsyaAllah kita nak tunjuk orang yang macam mana yang Allah jadikan pada diri dia. Keadaan yang sebegitu, kesombongan pada dia. Contoh manusia sombong siapa dia? Fir'aun. Fir'aun ni sombong tak sombong dia? Dia sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung. Dia sebut demikian. Aku Tuhan yang paling agung. Maka dalam keadaan dia rasa dia ni yang hebat, dia ni segala-galanya, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan apa dia? Allah tenggelamkan Fir'aun dalam lautan dan disimbolkan manusia yang paling sombong di atas dunia ini sendiri. Yang pertama. Kemudian golongan kedua yang dalam neraka ni, orang yang membelah perutnya sendiri dan mengeluarkan usus perut dia. Ni orang yang pedih azab dia diterima dalam neraka ni sehingga mengganggu penduduk neraka yang lain. Pedih dia tu, dalam neraka tu dia belah perut dia sendiri. Bila dia belah perut dia, dia keluarkan usus perut dia, lalu mereka tarik ke dalam api neraka. Bila tarik ke dalam api neraka, penduduk neraka yang lain tanya, bagaimana keadaan kamu sehingga diazab seberat ini? Dalam neraka tu, dia tarik usus-usus perut dia ni, kemudian sampai peringkat bila tarik usus perut dia ni, kemudian dianya dalam neraka tu, sampai peringkat penduduk neraka tanya, pelik kamu ni, azab kamu ni pelik, kami ni pelik dah, kemudian kamu ni lagi pelik. Lalu tanya, amalan apa yang kamu lakukan di atas dunia dahulu? Lalu dia jawab, kami di dunia dahulu suka sangat ambil hak orang lain dengan cara khianat dan sumpah palsu. Na'udzubillah min dzalik. Ni siapa-siapa yang ambil barang, jangan ambil barang orang. Jangan ambil hak orang, jangan. Dengan cara macam mana khianat? Khianat ni, dia masukkan tanah pagar dia, ataupun setengah-setengah di kampung-kampung, dia buat lagi batu penanda. Batu penanda tu, dia masuk dalam tanah orang lagi. Dia tanam dalam tanah orang. Bila diukur balik, tengok-tengok, dia dah lagi daripada ukuran tadi. Bila datang surveyor datang cek tengok, rupa-rupanya dia bawa lagi. Dia bawa lagi daripada mana? Mana jarak dia tu sampai 5 kaki, 10 kaki masuk dalam tanah orang. Yang ni bila sampai di akhirat nanti, dianya berada dekat mana? Dianya berada dalam api neraka Allah. Tarik usus perut ni, makan usus perut ni dalam keadaan yang mengganggu habis orang lain dalam neraka ini sendiri. Perangai, sikap dia tu mengganggu dan menyebabkan kerosakan manusia dalam hidup dia. Punca apa dia? Puncanya dia makan hak orang lain. Ataupun pergi sumpah khianat, ambil harta benda adik-beradik. Ramai juga di kalangan kita demikian. Saya sebut banyak kali ni. Di kalangan kita, bila arwah ayah dia nak meninggal dunia, dia pun ambil harta-harta ni letak pada nama anak. Seorang anak. Dia pesan pada anak tersebut, ni jaga untuk adik-adik kamu. Bagi pada adik-adik kamu. Kalau aku meninggal dunia, kamu jangan makan seorang. Kamu jangan guna jadi hak kamu. Tapi jadi hak adik-beradik. Aku wakilkan pada kamu saja. Bila ayah dia meninggal dunia, ayah dia ke mak dia meninggal dunia, dia ambil, dia bolak semua sekali. Adik-beradik dia tanya, tidak ke mak bagi dah pada abang untuk dibahagi pada adik-beradik? Bagi pada kakak untuk bagi pada adik-beradik? Dia pun jawab, tak. Mak bagi pada aku seorang. Buktinya, tengok ni. Nama ni, mak bagi pada aku seorang. Geran-geran ni, semua ditukar pada nama aku. Orang macam ni, dia masuk dalam neraka, dia belah perut dia tarik usus perut dia makan sendiri. Perut-perut dia tersebut. Kerana apa dia? Kerana dia sibuk memakan harta orang lain. Dalam makan harta adik-beradik dia, sampai hati dia, dia biarkan demikian. Orang macam ni seksa yang amat pedih dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku pada mereka sebut. Ini nak gambarkan pada kita tentang beratnya yang azab kubur, beratnya azab di dalam api neraka Allah. Punca apa dia? Makan hak orang lain dengan cara khianat.
Dan juga sumpah palsu. Sama juga buat sumpah palsu. Demi Allah, saya tak berhutang. Demi Allah, orang datang bagi tahu, Tuan telah berhutang dengan sekian. Kemudian Tuan telah ambil harta orang ni sekian. Dia pun buat sumpah. Sumpah apa dia? Demi Allah, saya tak ambil pun. Demi Allah, saya tak guna pun. Dia buat sumpah palsu. Sumpah palsu ni yang digunakan di kalangan mereka tersebut. Ni kalangan masyarakat kita ni kan ramai kan yang bersumpah. Akhirnya jadi sesumpah dia panggil. Ramai di kalangan kita. Sumpah atas masjid. Sumpah pegang Quran. Sumpah dalam hidup dia. Bila dia bersumpah tersebut dengan keadaan yang sumpah palsu, maka kena balik pada diri dia. Bila? Di akhirat Allah SWT. Ni golongan yang kedua. Golongan yang tiga, orang yang terus menerus berjalan munamandi dalam neraka Jahannam. Musing dalam neraka tu, pusing dalam neraka ni, dalam neraka Jahim dan neraka Hamim. Musing dalam neraka ni, berjalan ganggu habis orang dalam neraka. Penduduk neraka lain tanya pada dia, kenapa kamu ni sehingga diazab sebegini rupa, tak berhenti-berhenti, terguling-guling, tergolek-golek, kemudian pusing-pusing dalam neraka ni. Sehingga ahli neraka lain tanya pada dia, yang kamu ni kenapa pelik sangat dengan perangai kamu? Lalu mereka jawab, amalan kami di dunia dahulu suka sangat melaga-lagakan orang. Suka nak melaga-lagakan orang. Kadang-kadang kita baca berita-berita kan tuan-tuan. Kadang-kadang berita-berita yang dibuat berita untuk nak melaga-lagakan orang. Ini pun ada juga di kalangan kita jadi demikian. Dan kita terikat dengan berita-berita yang macam tu. Kita pun mula percaya. Ramai mana orang percaya. Saya sebut, misal contoh orang kata pada Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awam makan rasuah 90 juta misal contohnya. Kemudian kita percaya dengan laga-laga tersebut. Nak sebabnya fitnah yang dilakukan sehingga kan melaga-lagakan orang Islam. Ramai mana di kalangan kita terlibat dengan perkara demikian. Yang terlibat ni, yang akhirnya pecah belah orang Islam. Ada orang yang hidup dia kerana dia jadi parti lain. Kerana dia jadi parti lain. Pecah habis orang Islam, orang Melayu Islam kita ni. Punca apa dia? Punca dia seorang. Tunggulah dia dalam neraka nanti. Bila dalam neraka nanti menyebabkan dia ni mandi dalam neraka tu, berpusing-pusing dalam keadaan yang berpusing-pusing pada dia sehingga mengganggu habis orang dalam neraka ni. Jangan kita jadi demikian, jangan. Dalam hidup kita ni, biar hidup kita ni menyatukan orang, bukan memecah belahkan orang. Ada juga orang yang sikit-sikit benda tertentu bid'ah. Benda tertentu bid'ah pada diri dia. Ini nak sebabnya laga orang ni masuk neraka, orang ni masuk neraka. Dia bagi diri dia demikian. Yang dia sendiri tu, perangai yang dia laga-lagakan orang, dia tak ingat tak masuk neraka ke? Yang hidup dia dalam keadaan yang suka nak menghancur dan memecah belah di kalangan umat manusia ni sendiri. Allahu Akbar. Kemudian diriwayatkan daripada Ismail bin Ayashi, daripada Ibnu Mani' Al-Asbahani Al-Asbahi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut begini, 4 golongan manusia yang amat mengganggu penduduk neraka yang lain kerana pedihnya azab yang mereka terima. Di antaranya 4 golongan ni siapa dia? Mereka yang semua berjalan mandi dalam neraka Jahim dan neraka Hamim. Orang ni dan dipanggil dengan panggilan orang yang celaka. Penduduk neraka yang lain tanya pada diri dia. Orang yang mandi tadilah gambaran. Penduduk neraka pun tanya pada dia, kenapa kamu dalam keadaan sebegini? Sehingga dahulu, bagaimana keadaan kamu dahulu sehingga diazab seberat ini? Sehingga kita terganggu, padahal kita juga sedang diazab. Mereka menjawab begini. Pertama, orang yang dikurung di dapur api. Ketika ditanya mengenai mereka dijawab, orang itu meninggal dunia dalam keadaan masih menyimpan harta orang lain. Ini pun sama. Orang yang dia menyimpan harta orang lain yang diambil dengan cara yang tidak betul dan tidak dikembalikan hak orang tadi. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik lah. Macam golongan tadilah. Siapa-siapa yang ambil hak orang, tolong pulangkan di dunia. Jangan sampai dia bawa sampai ke dalam kubur dalam keadaan yang dianya terazab sampailah di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil hak orang, termasuk air muka orang. Jatuhkan air muka orang ni, maknanya kamu ambil hak dia.
kamu menjatuhkan air muka. Kita tulis dalam Facebook. Kita kata ada orang tertentu. Jatuh air muka orang ni. Kerana kata-kata celaan yang kita cela ini sendiri. Bila jatuh air muka ni, orang tersebut di dunia ni, kamu kena naikkan balik. Jangan biarkan air muka dia jatuh, kamu pergi minta maaf dengan dia. Kamu umum, saya minta maaf dan sebagainya. Saya tak buat dah pada orang macam ni lagi. Lepas pada ni, kemudian di akhirat nanti, kalau kamu tak buat juga, kamu berada di dapur api neraka Allah dalam keadaan mengganggu habis orang lain dalam neraka tadi kerana seksaan yang besar yang dikenakan oleh Allah pada kamu. Hati-hati kita, jangan ambil hak orang. Jangan kita buat sesuatu benda yang menyebabkan akhirnya kita ni menyesal di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang menyeret khususnya ketika ditanya mengenai mereka, lalu mereka jawab, orang itu sembarangan buang air kecil dan tidak bersuci setelah mana buang air kecil. Ni sama juga. Yang jenis kencing mengata. Kencing mengata, hancing habis orang kerana perangai dia. Yang ni pun ada juga yang jenis demikian. Suka buang air kecil. Buang air kecil mengata dan dianya dalam keadaan tidak bersuci. Tak bersih. Kemudian dah tak bersih, setelah mana buang air kecil tadi, dia biarkan diri dia dalam keadaan kekotoran. Najis sedemikian rupa. Dua. Yang ketiga, orang yang muntah darah daripada mulutnya secara berterus menerus. Terus menerus muntah darah berlaku pada diri dia. Muntah darah tersebut dalam keadaan terus menerus yang berlaku pada dia. Ketika ditanya mengenai mereka, mereka menjawab, orang itu sentiasa memperhatikan kata-kata keji dan caci maki, lalu kata-kata itu sengaja digunakan, bahkan suka melafazkan pada diri dia. Ini termasuk dengan pencaci-pencaci dan penulis-penulis, penista-penista yang suka menista di Facebook, Instagram dan juga dalam YouTube dan sebagainya. Ini balasan kalian akan terima. Jangan tiru kita orang perangai yang macam tu. Dalam hidup kita ni, tiru benda yang baik je. Jangan tulis dengan tulisan-tulisan yang menyebabkan akhirnya berlaku caci maki, keji mengeji di antara satu sama lain ini. Yang keempat, orang yang memakan dagingnya sendiri. Makan daging dia sendiri. Kemudian ketika ditanya mengenai mereka, lalu dijawab oleh mereka, orang itu makan daging manusia dengan cara menyebarkan fitnah di kalangan mereka dahulu. Makan daging sendiri dalam neraka tu. Pelik orang dalam neraka tengok, Allah makan daging sendiri. Makan daging sendiri. Yang lain kena bakar. Yang dia pula, dia sibuk makan daging dia. Bila dia makan daging dia sendiri, dia tanya, kenapa hidup atas dunia dahulu suka makan daging orang? Suka buat fitnah. Pemfitnah di kalangan mereka sebut. Ni di antara manusia yang demikian. Dan kami tulis sebelum ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud mengenai masalah ini dalam bab azab kubur. Maka kita boleh lihat kembali dalam perbincangan tersebut. Juga telah kami nyatakan bahawa orang yang meminjam harta orang lain dengan cara yang betul, tidak berlebihan ataupun bukan dengan cara merampasnya, namun tidak membayar apa-apa pun untuk membayar hutangnya. Orang yang pinjam barang orang dengan cara betul, tapi baru sampai kematian dia tak bayar hutang tadi, lalu dia meninggal dunia, maka Allah tidak akan menghalang orang tersebut masuk. Allah tidak akan menghalang orang tersebut masuk syurga dan tidak mengazabnya. Bahkan orang yang meminjamnya akan memaafkannya dengan kehendak Allah Ta'ala hingga mereka semua akan berada dalam rahmat dan kemuliaannya. Orang yang meminjam harta orang lain dan digunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dia tidak mampu membayarnya, maka orang tersebut di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat betul-betul. Jangan jadi, senang bahasanya, jangan jadi peminjam lah. Kalau kita menjadi orang yang suka meminjam, kemudian kita dalam keadaan yang kita biarkan pinjaman kita tadi sehingga sampai membawa kematian pada kita. Bila membawa kematian, di waktu ini terkontang-kantinglah kita dan diazab di akhirat dengan azab yang amat pedih, kesan daripada keadaan yang kita lakukan di atas dunia. Bahasa yang mudahnya, di dunia ini gambaran di akhirat. Kalau kita boleh jaga di dunia ini, tingkah laku kita, perbuatan kita, segala benda yang kita boleh jaga di dunia ini, maka di akhirat nanti kita akan selamatlah. Tapi kalau di dunia ni kita tak pandai nak jaga, hidup atas dunia ni
buat khianat, kemudian kita berbagai-bagai cara peribadi kita, yakinlah bila masuk dalam kubur menyesal terus menghadap depan Allah sampailah di akhirat. Azab yang amat pedih yang disediakan dalam neraka, dihumban ke dalam neraka, keadaan itu sampai mengganggu habis orang dalam neraka kerana perangai dan tingkah laku kita di dunia menjadi cerminan sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab yang seterusnya, sesaan pada orang yang menyiksa orang lain di dunia ini. Kita akan sambung pada perbincangan pada minggu-minggu yang akan datang nanti insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.